Saudara, kita akan berdoa bersama. 我们低头祷告。 Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan atas kehidupan perjalanan iman kami dan khususnya gereja Tuhan di tempat ini. 神啊，我们实在感恩，我们感恩我们的信心的旅程，还有我们感恩我们能够成为这个教会的成员。 Dan kami sungguh sangat bersyukur khususnya di dalam ibadah hari ini, tepatnya dalam ibadah kebaktian kedua nanti, perjalanan daripada pos GKI Alam Sutra akan ditingkatkan menjadi bakal jemaat. 我们也实在感恩，因为今天的第二堂，我们本堂将从分堂成为预备堂。 Kami sungguh bersyukur untuk seluruh anugerah Tuhan dalam perjalanan gerejamu. 我们实在感恩，你的手已经托住这个我们教会的旅程。 Dan hamba sungguh berdoa untuk setiap hamba Tuhan, setiap pengurus, setiap aktivis, setiap jemaat yang Tuhan tempatkan di tempat ini boleh terus bersatu hati menggenapkan rencana Tuhan. 求神也将这里一切侍奉的仆人，一切的事工都由神你的手亲自的牵引。 Dan biarlah melalui tempat ini Tuhan ada banyak orang yang dibawa kembali kepada Engkau dan percaya kepada Tuhan. 还有经过本堂，神你也用这本堂能够使到更多的生命能够回归主。 Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah melalui ibadah-ibadah seperti ini kami boleh terus diingatkan kembali akan panggilan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. 我们也求神经过每周的崇拜，使到神再次的提醒我们，你给予我们的使命。 Karena itu Tuhan matraikan firman-Mu pada saat ini. 神啊，求你把今天早晨的话语，求你放在我们的心中。 Biarlah sungguh hanya firman yang hidup, firman yang penuh kuasa yang boleh dinyatakan melalui mimbar ini. 从你的有生命的、有力量的神的话语，是都能够改造我们每位。 Dengar doa permohonan kami ya Tuhan. 神啊，求你听我们的祷告， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 只奉着主耶稣的圣名，我们求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 大家平安，早 Saudara, 安。 kita sungguh bersyukur untuk perjalanan dari GKI Alam Sutra, di mana nanti dalam ibadah kebaktian kedua nanti kita akan bersama-sama melakukan peningkatan status dari pos menjadi bakal jemaat. 我们实在感恩，因为接下来的第二堂呢，我们将本堂从这个分堂成为预备堂。 Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin perjalanan gereja Tuhan di 我 tempat 们 ini. 求神一直的以他亲自的手来带领这个堂 Dan 会。 saya sungguh sangat berharap saudara yang Tuhan tempatkan di gereja ini, saudara juga boleh pakai waktu dengan baik, saudara boleh bersama dengan segenap pengurus, dengan segenap hamba Tuhan, melayani bersama. Setiap saudara tidak hanya sekedar datang beribadah, tapi saudara harus involve, harus berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. 牧师非常的渴慕我们大家在这本堂的能够同心合力，来把这个堂来建立起来。 Jangan berkata Musa, saya kayaknya nggak bisa apa-apa. Pasti ada satu karunia, ada satu gift yang Tuhan berikan pada setiap 不 saudara. 要说我什么都不会，我不要参与更深入的侍奉。 Atau jangan di antara saudara berkata, Musa saya terlalu sibuk. Saudara, jangan pernah berkata terlalu sibuk untuk pekerjaan Tuhan. 也不要向神说你太忙了，不能够做事工。 Saya sungguh mendorong saudara untuk berbagian bersama dalam pekerjaan Tuhan tempat 牧 ini. 师鼓励我们大家一起来参与我们的侍奉。 Saudara, hari ini kita akan bersama membahas dari Yakobus, kitab Yakobus pasal 5 ayat 12, dan kita akan bicara mengenai realitas integritas, ya atau tidak. 我们将来声讨雅各书第5章第12节。 Kita akan bersama membaca Yakobus 5 ayat 12 dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dalam bahasa Mandarin juga akan dibacakan. Yakobus pasal 5 ayat 12 sudah ada teks di sini, kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 我的弟兄们，你们要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何事都不可起。你们说话是
就是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。 Saudara, kadangkala saya mendengar kalimat orang yang berkata bahwa sebenarnya Alkitab kita adalah sesuatu yang out of date, ya, sudah ketinggalan zaman. 有时候我们会听别人说到，我们圣经的话语已经是古老，已经是不流行的。 Satu sisi memang benar Alkitab kita sudah 2000-an tahun lebih. 一方面呢，我们的圣经的确是已经Saudara, 2000年的历史。 tetapi ketika kita bicara mengenai isi daripada Alkitab, saudara, saya mendapati isi Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. 不过神的话语的含量呢，里面是不曾淘汰过的。 Kita menyadari betul zaman berubah begitu cepat, apalagi akhir-akhir ini. 我们知道我们的时代实在跑得太快的，尤其是我们这个末 Tapi ketika kita berbicara mengenai isi daripada Alkitab, maka zaman boleh berubah begitu cepat, tapi kebenaran firman justru lebih penting pada zaman-zaman ini. 不过神的话语呢，其实比我们现代在流失的这些时日是更加重要的。 Salah satunya khususnya bicara mengenai Yakobus 5 ayat yang ke-12. 就是我们今天所要探讨的雅 Saudara, 各书第5章第12 ayat ini 节。 tentu saja pada zaman dulu ketika ditulis sangat penting. 也许在古代，真正的在那个时候写这句话的时候，实在是太重要了。 Tapi ketika saya mencoba untuk memikirkan kepentingan ayat ini bagi zaman dulu dan bagi zaman kita sekarang, saya berani berkata zaman sekarang jauh-jauh lebih penting. 不过牧师说到以前这句话的重要性，跟现在来对比，现在我们实在更需要这句话的确实。 Mengapa zaman sekarang jauh-jauh lebih penting? 为什么这个时代更需要这句话呢？ Saudara, jawabannya karena kita berada pada sebuah zaman di mana era of distrust, zaman ketidakpercayaan itu semakin real, semakin nyata dalam hidup kita. 因为我们处在一个信任危机的时代中。 Zaman dulu tingkat kepercayaan lebih tinggi daripada zaman sekarang. 以前的社会呢，那个能够信任性的率比较高。 Kita semakin berada pada zaman di mana tingkat kepercayaan itu semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. 我们处在一个时代，就是能够信任的那种含量 Apalagi 越 dengan 来越退 realitas 去。 AI yang ada sekarang, segala yang kita lihat di handphone kita, saudara, ini benar atau enggak sih? 尤其是人工智能，最近我们看到一些事情，我们就怀疑这是到底是真的还是假的。 Saudara, ini adalah zaman di mana kita berada. 我们要记得，我们处在 Saudara, dan 这样的时代。 Dan itulah sebabnya saya sangat setuju dengan satu statement dari seorang penafsir Alkitab, William Barclay. Dia berkata bahwa keberadaan ayat ini atau keberadaan sumpah yang ditegaskan dalam ayat ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa manusia pada kenyataannya adalah liars, para penipu sebenarnya. 威廉巴克莱启示原本是本人说谎的证明。 Kalau dalam kehidupan masyarakat kita selalu bicara mengenai truth, bicara mengenai kebenaran, maka nggak perlu yang namanya sumpah. 如果在一个社会中，每个人总是说真话的时候，那么誓言间完全没 Tapi 有必要。 keberadaan sumpah atau mungkin saat ini kita butuh notaris, kita butuh tanda tangan di atas materai. Semua fenomena itu hanya menunjukkan bahwa dunia kita adalah dunia yang penuh dengan liars, penuh dengan segala tipuan. 如果现今呢，我们做一些教育，我们都必须以法律来证明的话呢，就是代表我们这个社会越来越是说谎的社 Kalau 会。 saudara perhatikan di gambar sebelah kiri, maka dikatakan ada pribadi A dan pribadi B. 我们看到这个画面呢，就是有 A 人物以比 Untuk- B 人物。 Untuk mereka bisa berhubungan dan bisa bertransaksi, kalau saudara perhatikan ada sebuah jembatan di situ yang disebut dengan sumpah. Itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 然后我们 tadi. 看到在中间有一条桥梁，这个桥梁就是启示。 Saudara, tetapi kalau saudara perhatikan di bawah daripada sumpah tersebut atau di bawah daripada jembatan tersebut, maka ada sebuah jurang yang dalam yang penuh dengan segala penipuan, penuh dengan kebohongan. 不过我们在这个启示的桥梁下面，我们能够看到，在深渊里面，其实有个欺骗的预期在那里。 Dan itulah sebabnya sumpah kemudian dilakukan oleh hidup manusia. 所以呢，这个启示呢，就从人类的生活里面 Atau 是 mungkin 一项 zaman ini 非常重要的。 Itulah sebabnya kita butuh notaris, kita butuh kemudian materai di atas sebelum kita
kita tanda tangan di atas materai. 所以呢，我们超出一切的东西，我们都需要法律来证明，还有一些章来显明这些来证明。 Saudara, ketika Alkitab berkata jangan bersumpah, saudara, maka Alkitab saudara mau mengingatkan bahwa realitas kerapuhan atau kerusakan hidup manusia ini. 所以在圣经里面强调说到不可以起誓呢，就是代表这个四面实在是 Pertanyaannya 不可以 adalah 信任。 apakah sumpah merupakan sebuah solusi? 我们要问这个启示是否还仍然是一个出路？ Saudara, kalau kita lihat di gambar ini, maka sumpah itu di gambar ini adalah seperti jembatan yang kuat antara si A dan si B untuk menyeberang. 不过我们看到这个画面呢，看到这个启示呢，就以 A 人物跟 B 人物在中间是一个必须的。 Menurut saya gambar ini nggak tepat. 这个画面呢，其实不太 Karena kenyataannya sumpah yang terjadi pada zaman kita atau notaris yang ada atau materai yang ada, saudara, mungkin gambar yang tepat adalah seperti ini. 不过现代的启示呢，或者我们去法律证明的那个标章，那些的情况就犹如这个画面那样。 Ada yang mau nyebrang jembatan seperti ini? 谁要过这样的一条桥 Ada 梁？ yang mau nyebrang? 是否你我要经过这个桥梁呢？ Tidak ada. 没有人敢。 Dan itulah sebabnya integritas itu sangat penting. 所以我们看到这个信任，这个 Dan 是 itulah 非常 inti 重要。 dari Yakobus 5 ayat 这 12. 就是Yakobus 书 ayat 要所 pasal 5 说的。 ayat 12 tidak mendorong dan melarang sumpah, tetapi yang mau ditegaskan adalah integritas hidup orang percaya tersebut. Nggak perlu pakai sumpah-sumpahan. 雅各书是要强调说，我们不必要启示，不过我们要活出那个能够被相信的那种美德。 Kalau kita kemudian lihat dalam kitab Yakobus ini, Yakobus 5 ayat 12 tersebut, maka realitas integritas itu secara sederhana Yakobus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. 所以雅各书里面强调说，如果是就说是，如果不是就应该说不是。 Inilah yang Tuhan mau dari hidup kita. 这就是神要我们能够活出 Sekali 的。 kita berkata ya, maka itu harus betul ya. Dan sekali kita berkata tidak, itu harus betul tidak. 当我们说是的时候，那个必须的的确确的是；当我们敢说不是的时候，就是我们要承担那个不是。 Ya adalah ya, enggak adalah enggak. 是就是是，不是就是不是。 Kata orang nggak boleh ya yang enggak. 不可以说是，不过那个是又有含着 Jadi 不 harus 是。 ya ya, enggak. 不是，我们要说是就是是， Tetapi 不是就是不是。 seperti apa arti daripada kalimat ini? Ya adalah ya, tidak adalah tidak. 我们要来探讨这句是就是是，不是就 Saudara 是不是这句。 Ketika bicara mengenai ya adalah ya, bagian pertama yang saya ingin soroti, saudara, maka statement inilah statement yang menuntut sebuah tanggung jawab dan sebuah komitmen. 如果说是就是是，这个里面有含着责任与承诺。 Ketika bicara mengenai kata ya, maka kita harus menerima konsekuensinya. 如果我们敢说是的时候，我们就要承担一切的后果 Nah,。saudara, permasalahan dalam hidup manusia menurut saya adalah hidup kita itu bersifat transaksional. 我们处在一个非常有交易性的一个生命。 Maksudnya adalah seperti pedagang, ya kalau untung kita suka, ya rugi, ya sorry aja, siapa yang mau rugi. 好像一位商人那样，如果我们有赚到钱，我们就非常高兴；不过我们亏了钱的时候，我们又不接受了。 Kerap kali ya itu bisa jadi tidak karena kita berhadapan dengan kerugian. 如果有时候我们说了是，然后我们又说了不是，因为我们面对了亏损的问 Kita 题。 berhadapan dengan hal yang inconvenience, yang gak nyaman dengan kita dirugikan. 当我们受到损失的时候， Berhadapan dengan itu maka ya itu bisa kemudian menjadi tidak. 那个是呢，会慢慢的变成不是。 Saudara, dan disinilah sebenarnya Yakobus berkata tidak. Sebagai orang percaya, engkau harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan berkomitmen dengan statement tersebut. 所以雅各书里面强调的说，你要说是的时候，你就要真真切切的纪律你已经承诺了那个事。 Saudara, beberapa tahun lalu saya sempat membaca waktu itu, ya kita belum ada dalam zaman digital, ya zaman berita itu berupa koran, ya newspaper seperti itu. Saya ingat saya baca koran Kompas pada waktu itu. 好多年前还没有这些这么那个很多
我们能够看到这些荧幕，不过是从报纸Nah. 牧师能够得到。 Waktu itu di koran tersebut sedang berbicara mengenai encek-encek yang dagang di Glodok. 那个时候是说到有一位叔叔是在 Glodok 那边做生意的。 Nah, ada seorang encek-encek yang diwawancara, dia bilang, aduh kita ya zaman dulu ya. Saya kalau mau ngambil barang di toko sana, saya cuma kasih kertas tulis gini, suruh tukang, lu pergi ngambil. 所以这位叔叔说，以前我们做生意的时候要拿货，以别的店拿货，只是用一条纸条就可以拿到货了。 Cuman satu kertas dia coret-coret tulis gini, udah tukang pergi ambil. 有一个纸条，他写了几个字，然后去那边拿东西就能够拿到货。 Pertanyaannya, toko sebelah ngasih nggak? 要问隔壁的店是否会给他货呢？ Kasih nggak? 会给他吗？ Menarik sekali. Zaman dulu toko sebelah ngasih. 以前的社会呢，一定给的。 Pertanyaan saya, ada nggak tukang yang dikasih kertas itu ambil barang di situ lalu barangnya dibawa kabur? 是否 ada nggak? 以前那些他所用的那些他的人叫他去拿东西，之后这个人拿了他的东西 ada 跑 nggak? 掉，有没有？ Mungkin aja ada. 也许也有发生过。 Kalau tukang kabur, 如果他所释 encek-encek yang 放的 nulis 这些 kertas 人， itu, dia ngomongnya gimana? 然后这个如果他的货被别人拿跑了， Wah nggak 他 bisa 怎么 ini 样说 tukang 呢？ gua kabur sih jadinya. 他说我这个当我拿货的 Jadi 人 mana 也都 bisa 跑 saya 掉了， bayarin? 我要不要还呢？ Apakah begitu? 是否这样呢？ No, enggak. 不， Zaman dulu encek-encek di Glodok yang saya baca di situ mereka berkata enggak. Kalau saya udah tulis gitu, mereka akan kasih. Dan kalau ternyata tukang saya kabur, saya akan bayari. 如果他拿了货，这个人拿货的人跑掉了，他仍然执行他的诺言。 Saudara, ini adalah encek-encek yang gak ada hubungan dengan Kristen atau enggak. Saya nggak tahu dia Kristen atau enggak. 这位叔叔呢，我们牧师所读到的在报纸， Tapi 我们不知道他是信徒或者不 Saudara 是。 perhatikan di sini ada yang namanya gentleman agreement, sebuah kepercayaan yang gentleman satu sama lain. Kalau saya dirugikan, saya kan bayar. 不过这个里面呢，就是有一个人与人能够 Saudara, 相 dan 信的那种。 Ini kita tidak bicara Kristen atau non Kristen, ini 这 kita 里没有 bicara 说 encek-encek 是 di Glodok 信 begitu 徒还 loh. 是不是信徒，我们在说以 Pertanyaan 前在 saya, Glodok 那边的交易情 Kalau 况。 encek-encek di Glodok kayak begitu, bagaimana mungkin kita orang percaya karena rugi, lalu kemudian kita bisa mulai mengarang kisah, mengarang beragam hal atau konsekuensi yang saya harus tanggung. 如果我们面对看到这个叔叔在那边以前做生意的方式都这么正直，尤其是我们是信神的人，也许我们得了亏损的之后，我们 Saudara, 就会变成反悔。 Ketika ya, katakan ya, itu artinya kita harus menerima konsekuensi. 如果是，就是说是的话呢，我们无论后面有什么后果，我们都必须承担 Masalahnya 这句 bukan 是。 rugi atau enggak. 在这里没有含说 Percayalah 你是 berkat dari 亏 Tuhan 亏损还是不亏损，我们要相信神已经预备了的 Saudara, dan 恩典与福分。 kehidupan iman kita adalah kehidupan iman yang harus diekspresikan dengan realitas. Kalau ya, saya sudah berkata ya, saya akan pikul tanggung jawab itu. 所以我们要活出那种信心，就是当你说是的时候，就要承担这句是的后来的 Saudara, 一 di 切的 dalam 后果。 mendidik anak ya, saya berapa kali sering berkata kepada anak seperti ini. 有时候牧师教导他的儿女的时候，他就这么说。 Kalau kamu ya sudah lakukan sesuatu yang salah, ya kamu udah iya lalu salah dan orang ngomong kepada kamu, jangan berkata iya sih tapi. Nah ini katanya nggak bagus 牧 menurut 师说， saya. 如果你已经承诺向别人承诺了，然后有发生后来的事，然后你不要说不过这句话。 Kalau udah salah ya terima. 如果你已经犯错了，你就必须 Jangan 承 cari-cari 认， alasan. 不要找任何的借口。 Jangan iya gue gini tapi kan ada begini. Dia Tapi so- tapinya itu sebenarnya hanya cuma mau pembenaran diri 我们 sebenarnya. 就说是啊，是这样这样这样，不过是这样这样这样，我们只是要 Dan 再次的， dan itu bukan karakter Kristus. 这个不是神要我们 Ketika 活出来的 dikatakan jika ya, 品格 katakan ya artinya tanggung jawablah dan berkomitmenlah. 如果是要说是，就是代表我们 Saudara- 必须承担。 Tentu saja berkaitan dengan hal ini, kebahayaan bibir mulut kita adalah kalau kita itu over
promising, terlalu cepat janji atau janji berlebihan. 不过比较危险的就是呢，我们陷入一个过度承诺的那种状 Itulah 况， sebabnya bibir mulut dikontrol baik-baik. 所以我们的这个口实，这个 Jangan 唇 buru-buru 语 ngomong 要 iya. 真的能够把它控制得好，不要很快的就答应别人了。 Pikir baik-baik dulu 我们 sebelum 先 ngomong. 好好的想，深思， Pikir baik-baik dulu. 我们深思过滤的时 Cukup 候， banyak hidup ini kita hanya pingin menyenangkan orang. Oh iya, iya, iya. 很多时候呢，我们只是要陶悦别人， Lu 所以 bisa 我们就 begini 说 nggak? 是 Bisa begitu nggak? Iya, iya, iya. 是否能够这样吗？是要那样吗？我们都承诺了，是可以的，可以的。 Kita harus pikir dengan baik. 不过我们要深思， Ya itu saya akan jalanin atau tidak. 是否我们能够执行出来呢？ Di dalam jika ya katakan ya, maka ini menjadi problemnya. Jangan menjadi orang yang hanya pingin menyenangkan orang lain. 所以，我们当要说是的时候，我们要别成为一个过度要给别人承诺的一个人。 Istilah anak-anak sekarang itu omdo. 现在的人就说 “omdo”， Jangan omong doang. 不要只是说而已。 Kita harus pegang statement kita. 我们必须要承担我们所说 Hal 出 yang 来的 kedua, 事。 hal yang 第 kedua 二就 adalah 是 Yakobus berkata jika tidak katakanlah tidak. 雅各就说：“如果不是，你就说不是。” Dan ini berkaitan dengan sebuah keberanian untuk berkata tidak. 这个有关联到勇气在里面。 Lebih daripada itu, ini juga berkaitan dengan sebuah kesadaran. Saya tuh punya limitasi. Saya tuh bukan Allah yang bisa ya semuanya. 在勇气之外呢，还有一个自知之明的那个品德。 Saya itu hanya manusia biasa yang lemah yang punya keterbatasannya. 我们要深知，我们是一个不是万能的人，我们是有限能力的人。 Kalau tadi jika ya atau ya, karena tujuannya kita pingin menyenangkan orang, 如果我们刚才所说的是就是是，只是要喜悦别人的话， maka jika tidak katakan tidak, ini berkaitan ada hubungan, tapi ini berkaitan dengan kita tuh takut menolak orang lain. 如果我们要敢说出不是就是不是的话，有时候我们顾虑到，也许我们会得罪人。 Jadi kita tidak ingin melukai orang lain, kita tidak ingin menolak orang lain. 我们不要把这个不使到别人失望。 Di statement ini saya senang dikatakan true integrity requires a different set of muscles for rejection. Sebuah kayak otot-otot untuk siap ditolak lah kira-kira begitu. 所以我们要说不是的时候，我们要就预备，里面要有一些肌肉能够撑着我们，能够说出这句不是。 Saya senang dengan statement ini ada muscles for rejection. 所以我们要有一个能量，能够说不的。 Kita di zaman ini suka nge-gym, punya otot yang bagus ya. Tapi otot itu bukan ditampilkan. Kita bisa nggak menunjukkan otot yang keker, yang kokoh untuk berkata no. 现在我们很多人去健身，不只是要把你的很美好的那个身段给人家看，不过我们也是要练这个里面的肌肉来敢说不是的这句话。 Saya tahu ada di antara kita, apalagi kita yang mungkin background Chinese ya, kita selalu dengan ordo begitu rupa dan berkata kalau ada senior, kalau ada seorang memang enggak, keluar harus iya begitu loh. 也许我们在东方的教育中，我们常常就说不可以拒绝，尤其是拒绝长辈这一。 Sebaliknya, kalau anak-anak zaman sekarang apa-apa bisa berkata enggak begitu. Itu anak-anak zaman sekarang. 现今的社会，这些年轻一辈的嘛，他们都常常说不。 Kalau kita zaman dulu enggak berani berkata iya. 我们以前的人不敢说 enggak berani berkata tidak maksud 不 saya. 敢说不这句话跟长辈。 Anak zaman sekarang melulu enggak. 不过现在的年轻人呢，跟长辈一直说不。 Anak sekarang harus belajar untuk nurut tentu saja. 现在的年轻人呢，反过来的，他们要学能够遵行。 Tetapi bagian ini bicara dan kita harus belajar untuk berkata tidak. 所以在这一篇呢，我们也学到，我们也必须要勇敢的能够说出不。 Berkata tidak membutuhkan sebuah keberanian. 我们说不的时候，我们需要里面有一个勇气能够说出来。 Berkata tidak artinya saya menyadari saya punya batasan. 我们说不的时候，就是代表了我们深知我们里面是有限的。 Permasalahan daripada orang berkata tidak adalah berkaitan dengan ketakutan kita konflik.
有时候呢，我们说不，我们会后面有顾虑到，我们很怕有冲突。 Saudara, ribut itu nggak masalah. 我们如果有冲突的话是没问题的， Sering ribut yang masalah. 如果常常冲突，那就是不好。 Siapa yang suami istri nggak pernah ribut? 哪里有夫妻不曾有冲突的呢？ Kalau sering-sering ribut, setiap hari kayak minum obat 3 kali ribut, nah itu yang bahaya. 如果一天像吃药那样3次在冲突，就不可以了。 Masalahnya bukan sekali ribut bahaya. 不是说我们有冲 Sering 突 ribut bahaya 是危 maksud saya. 险，常常冲突就是有危险。 Tapi lebih daripada itu kalau ribut tanpa solusi. 如果我们冲突以后也没有出路的话，那就是一 Saudara, 个危险了。 konflik nggak ada masalah. 我们有冲突的话，那是平常的。 Nggak ada masalah dengan konflik. 我们冲突是平常可以接 Tapi 受。 kalau kerjaan konflik melulu itu yang menjadi masalah. 不过在工作上，我们常常与别人冲突，那就是不好。 Bahkan kalau konflik melulu tanpa solusi itu yang menjadi 如 masalah. 果有冲突又没有出路，那就是一个大问题。 Sayangnya hidup kita karena kita penuh dengan ketakutan. 就是我们在这个生命里面，我们常常充满了惧怕， Dan disitulah kita tidak berani untuk berkata no. 所以呢，顾虑太多，我们不敢说拒绝或者说不。 Saudara, Alkitab jelas berkata, kalau tidak engkau dan saya harus katakan 我们的 tidak. 圣经里面很明确的说到，如果不是，你就该说不是。 Saudara, saya pribadi juga sebenarnya pribadi yang cenderung lebih berkata ya ketimbang tidak. 牧师的本人呢，他说他自己也常常比较选择说是。 Ada orang yang seperti saya, lebih 是 cenderung 否 berkata ya atau tidak? 有人像牧 Siapa? 师一样， Oke, ya. 像牧师一样，常 Ini 常 bisa 对别 tergantung 人说 generasi. 是。 Ya generasi saya biasanya lebih cenderung ya.这个 Kalau 跟 anak-anak muda sekarang kayaknya lebih cenderung berkata tidak begitu loh. 这个有 Ya. 关于到哪一代的人，像牧师那一代 Saudara 的人就比较说是， Apapun itu, Tuhan ingin kita untuk belajar. 无论什么状况中，神要我们 Saudara 不断的学习。 Apalagi ketika saya jadi pemimpin, ya saya harus berkata no, ada ini nggak bisa. Apapun itu. 当牧师成为了一位领袖，他要勇敢的说出不。 Tapi sebaliknya, ada orang berkata no semua, padahal itu sesuatu yang harus ya. Saya berkata enggak, ini harus ya. 如果有些人他一直说不，牧师要反过来要跟他说这个是 Saudara, 是， ini yang Tuhan mau. 这就是神所要的。 Dan ketika kita menjadi orang yang belajar seperti itu, ya katakan ya, tidak dikatakan tidak, maka kalimat kita adalah sebuah kalimat yang bisa dipegang secara absolut. 所以，当我们敢说出是就是是，不是就不是，就说出不是，我们成为一个能够被信任的一个人。 Dan itu yang harus terjadi dalam hidup orang percaya. 所以，我们成为基督徒，我们要活出那个 Saudara, 象征。 di tahun 1990, oke ini berkaitan yes and no tadi, yang harus ada dalam integrated life tadi. 这个就是我们必须有的，我们能够被人家信任的是或者不是。 Di dalam tahun 1091 ada sebuah peristiwa yang sangat besar dalam keuangan dunia. 在1991年的时候，在金融界发生了一个非常震撼的一件 Jadi 事。 tahun 1980-an ada sebuah company, sebuah ini bank tapi bukan individual bank tapi lebih business bank ya. 有一个一个非常大的银行，在80年代的时候， Yang bernama Salomon Brothers. 就是 Salomon Brothers 这个银行。 Saudara, saat ini sudah tidak ada lagi, tapi kalau kita kemudian tahu yang namanya Citibank, Citigroup, cikal bakalnya daripada Salomon Brothers, ada merger dan sebagainya 所以 seperti 我们 itu. 听到 Citibank 的时候呢，就跟这个 Salomon Nah, Brothers 有关系 Di 的。 tahun 80-an di dalam dunia saham, obligasi dan sebagainya, Saya- Salomon Brothers itu adalah sebuah bank yang salah satu yang terbesar. 在当时的时候呢，金融界呢，这个银行在80年代是很大的银行。 Nah, saudara, tetapi tahun 91 terjadi sebuah kasus karena mereka itu menjual obligasi pemerintah US dan waktu itu terjadi penipuan yang sangat besar. 那个时候呢，有一个金融界的坠落的一个欺骗案非常大的。 Saudara harus ingat zaman dulu itu belum transaksi digital ya, tapi by catatan lah, tulis seperti itu, transaksi dagang, obligasi dan saham dan sebagainya. 以前呢还没有数字的
那种科 Sehingga 技，不过他们一切都是有把它记录下来的。 Sehingga oknum yang melakukan penipuan itu sangat mungkin sekali. 所以有些要偷款的人呢，要贪污的，实在是非常可能发生的。 Waktu itu terjadi penipuan dari Salomon Brothers ini dan sekitar 13 miliar US dollar. 大概有 Miliar US dollar ya. miliar 是美金，那个特大的一个数目。 Saudara, dan waktu itu pasar keuangan di US pada waktu itu dan pasti akan berdampak ke dunia, itu goncangnya luar biasa. 所以那时的在美国的金融界也能够影响到整个世界的时候，是非常震撼的一件 Menteri 丑闻。 Keuangan Amerika ketika tahu hal itu, kerugian yang begitu rupa, 所以 berintervensi dan akan meng-cut company ini langsung. 所以当这个部长呢知道，这个财政部长，美国财政部长 Saudara 知道这个时候，他要切断一切。 Di tengah-tengah kondisi yang sangat chaos itu, muncul satu tokoh yang saya rasa kita tahu. 然后有一位 Ada yang tahu tokoh ini? 人在这个时候他站出来，有人认识他吗？ Warren Buffett. 就是 Warren Buffett。 Iya, seorang tokoh Buffett. yang seorang pakar di dalam ya dunia saham dan sebagainya pada 这 zaman 个 itu. 是非常在尖端的一位 Warren Buffett muncul 金融界。 karena ternyata di Salomon Brothers ini company Warren Buffett itu yang adalah investor paling besar. 这个巴菲尔他在这个是金融界，他是投资最大的一个人。 Tapi tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi dengan penipuan tersebut. Karena ini bukan company-nya. 他不知道到底这是发生了什么事， Saudara, 因为这个不是他的公司。 Ketika kemudian chaos itu terjadi luar biasa dan sangat berbahaya bagi perekonomian dunia pada waktu itu. 这个事件呢，会影响到整个世界的那个经济问题。 Sejarah mencatat Warren Buffett muncul dan dia melakukan tindakan-tindakan yang pertama, dia memaksa mundur CEO dan eksekutif puncak daripada Salomon Brothers itu dan dia maju sebagai chairman sementara interim. 所以巴菲尔他就然后就逼迫了那些有丑闻的那些 CEO 辞职了他们， Saudara, 他成为临时的董事长。 bukan saja itu, dia melepaskan hak istimewa untuk menggunakan pengacara dan dia berkata transparan absolut. 然后他放弃了律师客户秘密特权。 Sebenarnya dia punya hak, company punya hak menggunakan attorney. 其实他的本身的公司是有这个特权， Tapi ketika Warren Buffett jadi chairman dia berkata no, enggak. Sama sekali terbuka, silakan dan dia mengundang silakan FBI mau ngecek apapun 100% absolut terbuka. 当时他成了临时的董事长，他完全放弃这个权，所以以 Saudara, FBI 全命性的来合 Ini 作。 keberanian yang sangat luar 这 biasa 个就是一个非常勇敢的作 untuk 为。 menyelesaikan masalah pada waktu itu. 这个是他站出来要解决这个浩大的 Dan bahkan di 严重的问题。 malam tersebut dia menelpon Menteri Keuangan US untuk jangan ditutup besok hari untuk izin operasional daripada Salomon Brothers. Karena kalau dunia semua tahu ini hancur total. 半夜呢，他就打电话给美国的财政部长，求他继续或能够运行这个公司，不要把它 Dan 先关闭， Warren Buffett berkata jaminan pribadi dia dengan company-nya. 以免整个市场都会崩溃。所以 Saudara 他以自己的名义来保证， Ini statement yang luar biasa. 这个是一个非常勇敢的说 Ini 辞， keberanian yang luar biasa. 这个是一个很有勇为的一个做法。 Saudara, dan saat itu Warren Buffett berhasil membawa keluar masalah keuangan dunia daripada Salomon Brothers tadi. 当时呢，这位巴菲尔他有能力把解决到这个 Solomon Brothers 的这个事件。 Dan ada satu statement yang luar biasa daripada Warren Buffett yang selalu diingat pada masa itu. 在那当时呢，巴菲尔说出一句非常震撼的一句话。 Dia berkata seperti ini, kalau bicara mengenai kehilangan uang berkaitan dengan karena dia harus transparan dan company harus bayar kembali dan itu company habis-habisan bayarnya seperti itu, dia katakan saya sebagai leader saya bisa mengerti. 如果一个公司损失了金钱，成为领袖的，他能够理解。 Tapi kalau kehilangan setitik reputasi untuk perusahaan, saya akan marah luar biasa. Nggak ada ampun.
公司呢损失的是名誉来讲呢，他将毫无留情。 Warren Buffett berkata kepada seluruh staf daripada Salomon Brothers seperti ini. 他向 Salomon Brothers 一切的 Dan 职员全部说 kalimat 这句 ini 话。 kalimat yang powerful membuat dunia tenang. 这句话呢，使到全世界的经济状况处到一个比较稳定的阶段。 Dan Salomon Brothers harus menanggung ya segala konsekuensi yang berat. 所以这个人呢，他要承担一切的后果。 Saudara sama seperti encek-encek di Glodok tadi. 有如在 Glodok 那边的大叔那样， Warren Buffett dia tidak Kristen, 巴菲尔他也 bukan Kristen. 不是基督徒， Dia adalah seorang agnostik. 他是一位无神 Artinya 论， dia meragu-ragukan Tuhan itu ada atau enggak. 他是处在一个怀疑到底有神 Dan dia 还 adalah 是没 seorang 有 yang 神的状 humanis, 态。 hanya berpikir untuk manusia. 他是一位人权子，他只是为人类着想。 Pertanyaan saya, 牧师的 kalau kayak Warren Buffett seperti ini dia berani melakukan tindakan begitu, di mana kita sebagai orang percaya? 成为一个不相信神的人，能够做出这一点，然后我们成为基督徒又如何呢？ Ayat dalam Yakobus 5 ayat 12 tadi. 雅各书第5章 Jika 12 ya 节， katakan ya, jika tidak katakan 如 tidak. 果是就说是，如果不是 Adalah 就说不 sebuah 是。 ayat yang sebenarnya Yakobus kutip dari pengajaran Yesus di khotbah di bukit. 还有一句圣经的话语呢，雅各也 Di 说了 khotbah，di bukit Yesus mengajarkan sebuah norma hidup, etika hidup kerajaan Allah, moral kerajaan Allah Dan yang sampai harusnya orang percaya lakukan. 登山宝训主耶稣也说到了一些人该做出来的一些 Dan 道德。 di dalam satu bagian dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48 tersebut ada ayat 34 sampai 37 yang sebenarnya Yakobus kemudian kutip. 在马太福音里面第5章第34到37里面有说到， Ayat 34 bagian awal Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu jangan sekali-kali bersumpah demi apapun selanjutnya." 只是我告诉你们，什么事都不可取。 Ayat 37 Yesus melanjutkan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." 37节，你们的话是就是说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶子。 Kalimat terakhir ini Yakobus tidak gunakan, apa yang lebih daripada ya atau tidak berasal dari si jahat. 如果你说了过头了，是或者不是， Seakan-akan 那就 Yesus 是 mau 从 berkata, 恶者而来的。 kita bermain-main dengan ya dan tidak, kita sesungguhnya berasal dari si iblis. 如 si 果我 jahat. 们还在是跟不是里面来玩来玩去，或者不确定，所以我们就 Kita 是 yang 处 tidak 于 bisa 那个 dipegang. 恶者的， Kita 因为我们不可以被相信、不信任的那种。 Kita yang kata-kata kita tidak bisa dipegang, bolak-balik kita hanya seperti ular yang licin, si iblis itu. 我们就说，有时候说是，有时候说不是，不能够被抓住的，就有人那二子那样。 Inilah yang Yesus inginkan. 这就是主耶稣向我们说的， Inilah yang harus engkau dan saya lakukan dalam hidup ini. 这就是我们在生命里面必须活出来的。 Kadangkala kita rugi, 有时候我们是承担了后 kadangkala 果损失， kita ditolak, 有时候我们被拒绝， kadangkala kita tidak dimengerti. 有时候我们不被了解。 Tapi kita harus berani berkata ya atau tidak. 不过我们的的确确要勇敢的说出是或者不是。 Saya hendak mengakhiri renungan ini dengan sebuah kutipan dari seorang penafsir yang baik, ya seorang teolog, ya seorang penafsir berkaitan dengan Yakobus tadi dari Douglas Moo. Dia berkata, "The simple yes or no of the believer should be as trustworthy as a solemn oath." 所以，我们成为信徒，你一句简单的是或者不是，必须要被别人能够的确的能够被信任。 Simple yes or no. 你简单的说了一句是 Sekali lagi, 或者不是， simple yes or no 很简单的一句是或者不是， adalah sesuatu yang trustworthy, dapat dipercaya, 那 dapat 句 dipegang. 是或者不是要被人真正的能够相信。 Saudara, mari kita belajar dari hal yang simple, yes or no. 来吧，我们今天以这句是跟不是非常简单的话，我们来学习。 Pegang kalimat itu.
我们要抓住，还有能够被信任。 Ketika kita menjalani dengan pegang kalimat itu, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan 如 atas 果我 hidup 们的 kita. 人生能够以这去是或者不是，真正的能够保持着你被信任的，你就能够走出。 Kita berdoa. 我们进入祷告。 Ya Tuhan, hamba sungguh hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan, meminta anugerah Tuhan atas hidup kami. 神啊，我们实在要祈求你，我们求你的指引，领导我们每位。 Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami untuk berani berkata ya ataupun tidak. 神啊，求你给我们能量、力量、勇敢，能够说出是或者不是。 Dan apa yang kami katakan, kami komitmen untuk hal tersebut. 如果我们敢说出是或者不是，我们应该能够把这些事能够被信任。 Biarlah sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang memancarkan terang Kristus. 求主使到我们的生命是一个能够发出光，从你而来的光的生命， Dan kami berkata, berani berkata ya ataupun tidak. 让我们勇敢的说出是或者不是。 Tuhan tolong pimpin hidup kami. 神啊，求你来引领我们每位的生命， Kuatkan dan mampukan kami. 求你赐予我们力量，也给我们能耐。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 只有奉着主耶稣的圣名，我们求，我们祷告。 Amin. 阿门。